Jaga betul-betul sebab kita tak tahu kita ada ke tak. Dia macam sleeping dragon lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari lepas saya baru sahaja follow up saya punya kesihatan dengan doktor disebabkan penyakit yang ada dalam kepala saya ni. Nama sakit tu ialah temporal lobe epilepsy. So dekat kepala otak kita ni ada satu otak kita dibahagikan kepada beberapa bahagian. Ada satu bahagian tu kita panggil dia sebagai temporal lobe. Temporal lobe ni fungsi dia adalah untuk kontrol emosi manusia lah. So dekat situ tu berlaku macam spike elektrik sebab data dalam kepala kita ni ditransfer menggunakan elektrik lah, something like elektrik macam tu. Tapi dekat temporal lobe epilepsy saya ni ada spiking, pop pop pop, and dia memang ganggu emosi saya lah. And to be honest dengan anda, saya tak tahu pun saya ada penyakit ni sampai 24 tahun. Masa umur saya 24 tahun, saya balik ke Kelantan. Saya bekerja dekat Kelantan ni. Masa tu saya menjual dekat kedai komputer Mona Lisa di tingkat bawah KB Mall basement. Tengah menjual, syok menjual tu, tiba-tiba bam, collapse, jatuh. And masa tu dia tiba-tiba jadi macam tak tak bertenaga. Lepas tu jadi kacau, jadi macam tu lah. And panjang cerita dia, sebelum tu kita orang dah pergi MRI, dah scan otak, semua nampak physically okay, tak ada masalah langsung. Lepas tu pergi jumpa dengan doktor paru-paru, doktor jantung, cek satu persatu, tapi tak jumpa penyelesaian dia ataupun tak jumpa di mana punca kepada masalah saya ni. And dia nasihatkan supaya jumpa perawat-perawat Islam ataupun ustaz-ustaz, mungkin mereka boleh bantu. So jumpa ramai memang ramai perawat-perawat Islam ni. Yang tu saya nak cerita dalam video yang akan datang. So dalam 1 tahun lebih juga kami mencari punca kepada masalah ni. Ada yang kata santau, ada yang kata ada saka, ada yang kata yalah banyak-banyak cerita lah sebenarnya. Dan last kali saya jumpa dengan satu doktor ni dari India, Profesor John. Dia memang pakar dalam bidang neuro ni. Bila dia cek, dia pun bagi tahu yang saya disyaki ada penyakit temporal lobe epilepsy. Temporal lobe epilepsy ni epilepsi ni orang kita kenal sebagai sawan lah. Cuma lebih familiar dengan sawan babi, maybe disebabkan lawak P. Ramlee dulu kan. Kena sawan babi. Orang ambil benda tu sebagai joke. Tapi kalau anda berada di tempat pesakit tu, anda akan tahulah itu joke ataupun tidak. Tapi so temporal lobe epilepsy ni adalah sejenis sawan lah. Dia sejenis sawan and dia melibatkan kawasan otak yang diberi nama temporal lobe epilepsy. Bagaimana saya kena penyakit temporal lobe epilepsy? Alright, saya tak tahu pun saya mempunyai penyakit temporal lobe epilepsy. Basically temporal lobe epilepsy ni adalah sedikit kecacatan di bahagian otak. Saya tak pasti kecacatan dari segi fizikal ataupun dia punya feature tu. Saya tak pasti yang tu, tapi ada berlaku kecacatan. Dan kecacatan ni kemungkinan besar disebabkan ada aksiden masa kecil. Aksiden tu bukan sekadar aksiden macam kita jatuh, kita kena langgar dengan kereta, tak. Mungkin juga kita jatuh dari tangga. Mungkin juga kita ni suka hantuk kepala bila kita tak dapat barang. Saya masa kecil, saya memang ada satu perangai yang sangat nakal. Bila saya tak dapat satu-satu barang tu, saya akan hantuk kepala. Kononnya nak ugut ibu dan juga ayah saya belikan benda tu kepada saya. But yes, pada akhirnya mereka tak kisah pun benda tu. Mereka marahlah saya ketuk kepala, tapi saya tak dapat pun barang yang saya nak tu. Dan kemungkinan besar juga anda memang dah ada dari lahir lagi. Yang saya punya, saya tak tahu. Cuma saya syak saya punya punca ni adalah disebabkan saya suka hantuk kepala masa kecil, ataupun saya ada satu ketika saya baling gunting bunga tu yang besar tu, saya baling ke atas dan gunting tu jatuh atas kepala saya. Yang tu saya syak saya kena lah. Dan dia temporal lobe epilepsy ni anda boleh anggap dia sebagai satu gunung berapi yang sedang tidur.
kita tak tahu kita mempunyai masalah ni sampai dia di-trigger. Ada benda yang bangunkan dia, ada benda yang provoke dia. Macam kes saya ni, bila bincang-bincang dengan doktor, kami dapati punca yang menyebabkan temporal lobe epilepsi saya ni trigger ialah flashing. Saya suka main game dalam keadaan yang gelap. Masa dekat Jepun dulu, saya memang beli satu TV yang bersaiz 40 inci. Saya guna selama 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua Jepun. Lepas tu saya jual. Dan tahun ketiga masa saya kerja dekat Jepun, saya pakai satu TV yang bersaiz 30 inci. Saya guna tu dalam jarak yang tak jauh, lebih kurang macam ni. Dan bilik saya confirm gelap punya. Saya memang tak suka buka lampu, dan macam itulah saya punya tu. Yang lain saya kena cerita pada video yang akan datang lah. And benda tu yang trigger saya. Saya rasa benda tu lah yang trigger saya punya temporal lobe epilepsi. So bila dah tahu kena penyakit ni, banyaklah benda yang kita cakap tak best lah. Yang pertama, saya ni terlampau senang untuk bila tengok benda cerah dia silau, and ada banyak side effect kepada temporal lobe epilepsi ni. Of course, yang pertama, sawan tu sendiri dia jadi kejang, and kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Ada banyak kes yang menyebabkan kematian. Kalau anda ingat, sebelum COVID-19 diisytiharkan sebagai satu wabak, ada satu perempuan ni, dia mati dekat Mr. DIY ke macam mana. Orang ambil CCTV, tengok dia duduk kejap, tiba-tiba mati. Itu disebabkan sawan lah. And kenapa sawan ni boleh menyebabkan kematian? Sebab ada dua lah biasanya. Satu, tak cukup nafas sebab dia kejang kan, jadi tak cukup oksigen masuk, yang tu pun boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, kemungkinan dia gigit lidah sampai berdarah macam tu, itu pun akan menyebabkan kematian. Which is, bila seseorang tu kena sawan, tak ada orang tahu, dia randomly kena lah. Kalau kita tak control, kita tak jaga, kita tak trigger dia. Ada benda-benda yang menyebabkan trigger. Itu yang pertama. Yang kedua, macam kes saya, sebab temporal lobe epilepsi, dia memang kawal emosi kita. Ada ketika saya akan rasa sedih gila, ada ketika saya rasa nak marah gila, ada ketika saya rasa takut gila. Sebelum saya tahu yang saya adalah penghidap penyakit TLE ni, temporal lobe epilepsi ni, memang rasa takut tu luar biasa punya. Masa mula-mula kena tu kan, bila saya solat, saya nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi tu kan, nak pusing kanan saya memang tak pusing. 30 minit saya duduk diam tahiyat macam tu. Dan sampailah umi saya datang, dia tepuk bahu saya, dia kata tak ada apa-apa dekat kanan, tak ada apa-apa dekat kiri. So saya pun bagi salam dekat kanan, bagi salam dekat kiri. Level takut dia memang lain macam bosku. Sampai kan tak bermaya, hidup memang macam tu lah. Dan itu salah satulah. Dan yang paling yang ketiga, temporal lobe epilepsi ni, once benda tu datang, kadang-kadang dia boleh hijack kita punya otak. Nanti yang tu saya akan cerita pada next video. Tapi untuk anda faham benda tu, dia macam anda tak sedar pun apa yang anda sedang buat. Anda sedang pukul orang ke, anda sedang ketuk ke, dia memang jadi something yang betul-betul serius lah. Tapi anda tak sedar benda tu berlaku. Dan yang paling saya tak suka, ni pengalaman peribadilah, yang paling saya tak suka ialah confusion. Confusion dia campur dengan deja vu macam tu. Kita rasa macam benda tu dah berlaku kan. Benda tu normal. Deja vu bagi saya tak ada isu langsung. Tapi confusion tu, bayangkan 1 minit je saya rasa confusion tu, saya dah rasa give up nak bunuh diri. Sampai level macam tu. Confusion tu saya tak boleh nak explain kepada anda, tapi dia betul-betul menakutkan. Betul-betul menakutkan. Biasa kalau anda main Pokemon kan, yang saya selalu ingat ialah Snorlax lah. Macam Snorlax kena amnesia, something like that. So yang amnesia kena confusion tu, memang saya give up lah. Saya terus terang bagi tahu kepada anda, sepanjang saya kena penyakit ni, sepanjang saya dia once kita dah trigger TLE tu, kita macam hidup bersama dia, macam teman berdamping kita. Kemana-mana kita pergi dia ada. So bila saya dah ada TLE dekat tepi saya ni, sepanjang saya ada TLE ni, 2 kali saya kena confusion. Satu dekat rumah saya, satu lagi dekat rumah wife saya, kampung wife saya. And dua-dua tu memang buat saya rasa nak mati lah. Seriously, saya bukan tipu anda. Memang
That's why saya betul-betul nak ajak anda supaya jangan main dalam gelap. Kalau anda nak main dalam make sure anda mempunyai lampu yang mencukupi. Pasanglah lampu meja ke, monitor light bar ke, ataupun maybe rendahkan brightness monitor anda. Kalau anda boleh beli something like ni anti blue light punya spec, so anda pakai anti blue light punya spec. Jaga betul-betul sebab kita tak tahu kita ada ke tak. Dia macam sleeping dragon lah, macam gunung berapi yang sedang tidur. Dia something like that. Once benda ni bangun, anda akan menyesal sampai bila-bila. Anda akan menyesal sampai bila-bila macam yang saya hadapi lah. Ubat untuk temporal lobe epilepsy ni dia tak ada. Temporal lobe epilepsy dia tak ada ubat yang kita makan dia boleh sembuh balik. Tak ada. Dia just ada ubat untuk control kita punya masalah-masalah tadilah, simptom-simptom tadi, aura ketakutan, kemarahan, kesedihan dan yang hijack kepala. So kita kena makan ubat tu. Ubat tu bukan murah. Kalau anda nak beli macam saya sekarang dengan dos yang saya makan sebulan mungkin sampai 700-800 ringgit Malaysia. Tapi luckily sebab wife saya dia kerja government, so saya dapat ubat tu secara percuma lah. Bayangkan kalau anda tak ada duit, anda kena temporal lobe epilepsy ni memang naya. Dia lagi mahal dari rokok kot. So nasihat saya jangan sesekali jangan main dalam gelap. Pastikan jaga kesihatan mata. Nanti saya akan cerita kepada anda kisah bagaimana saya dapati kisah sepanjang tu. Saya jumpa ustaz-ustaz tu pada video yang akan datang. Kisah ni memang menarik lah untuk dikongsikan. Dia akan jadi satu lawak pun ada, satu benda yang sedih pun ada. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey. Jumpa lagi.